Assalamualaikum dan welcome back to Noro TV. 7 watak yang peminat mahu lihat lebih lagi. Watak-watak ni sama ada mati awal sangat atau tak diberi backstory. Alright, itu tanpa membuang masa, jom kita layan video ni dengan my best friendo, my brother Todo. Let's get it. Pertama, salah satu watak yang mati dengan tragik iaitu Junpei. Mahito ambil kesempatan atas latar belakang keluarga Junpei dan kesihatan mental Junpei yang tidak menentu arah. Junpei dibunuh hanya disebabkan Mahito dah boring dengan Junpei. Walaupun kematian Junpei telah membantu pembesaran watak Yuji, rugilah Junpei dibunuh sebab dia layak diberi peluang untuk hidup. Peminat banyak yang membayangkan Junpei dapat hidup bahagia setelah dia dah lalui banyak kisah sedih dalam hidup dia. Contohnya, Junpei menjadi student Jujutsu High dan berkawan baik dengan Yuji, Nobara dan Megumi. Malangnya semua tu hanya harapan palsu. Watak kedua ialah abang kepada Itadori Yuji iaitu Keswum Death Painting Choso. Peminat anime only yang tak baca manga baru sikit nampak Choso. Apa yang mereka tahu hanyalah Choso ialah Death Painting yang terakhir masih hidup setelah Eso dan Kechizu dibunuh oleh Yuji dan Nobara. Tapi bila anime mula ditayangkan semula dan Choso kembali muncul, aku jamin ramai yang akan suka Choso. Dia punya sifat cintakan keluarga dan perangai dia dalam melindungi orang yang dia sayang memang menghiburkan. Terutamanya setelah dia dapat tahu yang Yuji ialah adik dia. Tambahan pula, karakter design Choso antara yang terbaik dalam Jujutsu Kaisen. Seterusnya, Shoko yang tak banyak ditunjuk sampai watak dia nampak misteri. Walaupun dalam manga kita dah tengok kisah silam dia dengan Gojo dan Geto, bagi aku ianya masih belum cukup. Shoko berkawan dengan Gojo dan Geto tapi dia seakan-akan tak terlalu rapat dengan mereka berdua. Itu yang misteri sebab tak nampak macam trio Yuji, Nobara dan Megumi. Walau bagaimanapun, Shoko ialah aset yang penting buat Jujutsu High sebab kepakaran dia dalam bidang rawatan. Kita semua tahu yang Shoko ialah seorang master dalam penggunaan reverse curse teknik yang dia guna untuk membantu orang. Harap-harap kita boleh tengok lebih mengenai Shoko yang cun melecun nanti. Keempat, Inumaki Toge yang diminati ramai. Toge tak didedahkan banyak sangat mengenai diri dia tapi tetap ramai yang meminati Toge. Toge tak perlu cakap banyak untuk curi tumpuan peminat dalam Jujutsu Kaisen. Sejak curse teknik Toge iaitu curse speech ditunjukkan, peminat nak tahu lebih pasal kisah silam Toge terutamanya dalam klan Inumaki bersama ahli keluarga yang lain. Contohnya macam mana mereka bersembang antara satu sama lain. Syake tiap-tiap hari macam tu. Toge lawan banyak mana pun kita tak tahu sebab dia sudah pun menjadi grade 2 sorcerer. Lagi satu, nak tahu juga macam mana Yuta boleh tiru teknik Toge. Adakah cuma melalui restu daripada Toge? Kemudian kalau boleh kita nak tengok lagi Geto, bukan mayat hidup Geto yang dikawal oleh Kenjaku. Selepas dibunuh oleh kawan baik sendiri iaitu Gojo Satoru, sorcerer kejam zaman silam yang bernama Kenjaku telah merasuki mayat Geto. Sejak dari itu Geto digelar sebagai Pseudo Geto. Geto memang layak dikalahkan oleh Yuta tapi Geto juga seperti teragak-agak untuk membunuh anak murid Gojo. Gojo dengan Geto memang kancing sampai Gojo panggil Geto sebagai satu-satunya kawan baik Gojo. Apa jadilah kalau Geto belum mati? Mungkin dia akan berubah menjadi baik semula selepas dikalahkan oleh Yuta dan kembali ke pangkuan kawan baik dia Gojo Satoru. Bolehlah kita tengok lagi the strongest duo dalam Jujutsu Kaisen yang aku rasa sangat kita dapat tengok. Season 2 nanti bersiap sedialah semua untuk saksikan kehebatan mereka berdua. Seterusnya, mentor kepada my best friendo, my brother Todo dan juga special grade sorcerer iaitu Tsukumo Yuki. Peminat seperti tak tahu apa-apa mengenai Yuki yang pergi mana pun menaiki motosikal. Tapi ada juga yang kita tahu seperti Yuki
Yuki lah punca todo. Jumpa siapa pun dia akan tanya perempuan jenis macam mana yang mereka suka. Selain itu, Yuki juga tak suka cara orang atasan Jujutsu High uruskan dunia Jujutsu sampai dia pun mengelak dan bersembunyi daripada mereka. Yuki jugalah orang yang tanamkan fikiran untuk bunuh semua manusia selain sorceress tanpa sengaja di dalam minda ghetto. Yuki juga buat kemunculan mengejutkan semasa Shibuya Incident. Diharapnya boleh lagi lah kita tengok Yuki yang berpangkat special grade ni. Sekuat manakah dia sampai dapat menjadi sekumpulan dengan Gojo, Geto dan Yuta. Watak yang terakhir ialah Uraume. Uraume ialah sorcerer yang setia kepada Kenjaku dan Sukuna. Cuma yang menjadi persoalannya, macam mana dia masih boleh hidup kalau dia kenal Sukuna? Mungkin dia dibangkitkan semula oleh Kenjaku seperti pemain-pemain dalam Killing Game. Asal usul Uraume sangat misteri dan dia dikatakan ialah orang suruhan kepada Sukuna pada zaman dulu, sebab tu dia setia dengan Sukuna. Sekarang ni Uraume tengah bersedia untuk kebangkitan semula Sukuna, tapi yang peliknya apa yang dia buat bekerja dengan Kenjaku. Uraume cuma berlakon setia dengan Kenjaku atau dia akan tikam belakang Sukuna. Watak Uraume ni tak boleh dipandang rendah, bukan hanya dari kekuatan yang dia miliki, tapi juga peranan yang dia miliki nampaknya penting dalam masa depan manga Jujutsu Kaisen. Lebih kurang macam kisah cinta tiga segi antara Uraume, Sukuna dengan Kenjaku. Kita semua nak tahu apa yang akan terjadi di antara mereka bertiga. Alright geng, sampai sini saja video aku. Komen pendapat anda, watak mana yang kalau boleh anda nak tengok lebih lagi. Macam biasalah geng, jangan lupa untuk like, share dan terima kasih kepada yang dah menjadi sorcerer. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, subscribe. Jumpa lagi di episod seterusnya Noro TV.